Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang Penang FC, yang mana Penang FC berjaya comeback untuk menang 5-2 Pablo Dolah versus Coach Jenal. Nampaknya Coach Jenal lagi padu daripada Pablo Dolah lah pada perlawanan ni. Kita boleh nampak yang match fitness pasukan Seri Pahang nampak agak ketara sewaktu masuk minit 80. Mereka dah mula hilang konsistensi, mereka dah mula hilang fokus pada perlawanan ni, dan kita boleh lihat juga kepada dua kad merah yang didapatkan oleh pasukan Seri Pahang telah mengubah momentum pasukan Seri Pahang daripada mendahului 2-0 untuk kena comeback 5-2 oleh pasukan Penang FC. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang dahulu. Walaupun mereka kalah, tapi saya suka untuk bercakap dengan mereka dahulu. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka untuk pasukan Seri Pahang adalah mengenai mereka punya build-up play yang dilakukan oleh Hidalgo, yang kebanyakannya bertindak sebagai playmaker. Kalau kita lihat, banyak Hidalgo bertindak di bahagian kanan dan beliau akan melakukan switch play kepada bahagian kiri untuk mencari Bakiuddin, dan di bahagian tengah mereka akan menggunakan Azam Aziz. Boleh saya katakan antara gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Seri Pahang memang berkisarkan kepada tiga player ni. Hidalgo kepada Azam, kepada Bakiuddin, Bakiuddin kepada Hidalgo, kepada Azam Aziz balik, kepada Bakiuddin balik dan sebagainya. Mereka punya corak serangan lebih kepada variation macam tu. Dan apabila dapat bola kepada Hidalgo, Azam ataupun kepada Bakiuddin, sama ada di bahagian kanan atau kiri, mereka akan mencari target man mereka, iaitu Steven Rodriguez, ataupun mereka akan buka game kepada Malik Ma'arif. Untuk overall game, sepanjang 45 minit yang pertama, corak permainan Seri Pahang sebegitu telah membuahkan hasil, yang mana mereka berjaya untuk menjaringkan 2 gol. Jadi boleh dikatakan corak permainan sebegitu lebih kepada individual game, iaitu lebih kepada Hidalgo akan guna kelebihan individu dia untuk beat pertahanan pasukan Seri Pahang. Azam Aziz akan guna kelebihan dia daripada segi passing dan juga menjadi orang tengah yang melakukan switch play. Bakiuddin pun akan guna kelebihan dia lebih kepada untuk menggerakkan tim dengan gerakan-gerakan lincah dan juga dribbling yang ada pada beliau. Dan pada hasilnya, pada final touch, mereka barulah akan mencari Malik Ma'arif ataupun akan mencari Steven Rodriguez. Jadi boleh saya katakan corak permainan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam secara kesimpulannya adalah di bahagian serangan lebih kepada individual teknik yang bagus. Mereka ada player seperti Hidalgo, Bakiuddin dan juga Azam Aziz yang mempunyai teknik individu yang bagus dalam menggerakkan serangan. Jadi benda tu memang positif lah untuk pasukan Seri Pahang dalam 45 minit yang pertama. Tetapi sekiranya anda utilize all the energy ketika menyerang dengan menggunakan taktik yang sama tanpa ada variation sedikit pun, benda tu akan menyebabkan pemain-pemain akan hilang fokus dan akan cepat letih, sebab tenaga semua player dikerahkan untuk menggunakan teknik yang sama sepanjang masa, dan dalam masa yang sama Seri Pahang pula pegang ball position ketika first half dan juga seawal 15 minit yang pertama. So benda tu memang mau tak mau memang Penang duk relax, Penang cool and chill. So bila pemain Seri Pahang dah mula letih, barulah mereka tingkatkan intensity game, mereka mula untuk melajukan game. So benda tu memang agak positif, nampak dia punya positif side. Tetapi daripada segi negatif side, daripada segi stamina, pemain-pemain akan cepat kurang sebab mereka lebih kepada bergerak as a individual bukannya as a team. So benda tu agak kurang lah untuk pasukan Seri Pahang. Itu yang pertama yang boleh saya katakan tentang pasukan Seri Pahang. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Seri Pahang? Azwan Arifin, player yang memang boleh dikatakan agak konsisten dalam setiap game apabila diturunkan oleh pasukan Seri Pahang. Semalam beliau menjaringkan gol tanda shot. Gol tu memang on point bagi saya, dan dia hampir-hampir menjaringkan gol dengan cara yang sama untuk kali kedua, tetapi sayang off target melalut naik atas. Tetapi he is the best player untuk Seri Pahang juga di bahagian kiri bagi pasukan Seri Pahang semalam. Berbanding Azhar di bahagian kanan, boleh dikatakan beliau tidak terlalu ofensif tetapi boleh kena kad merah. Manakala untuk Azwan Arifin, beliau berjaya untuk naik turun untuk bantu Bakiuddin di bahagian kiri. So benda tu positif kepada corak permainan pasukan Seri Pahang. Tetapi macam saya cakap tadi, apabila anda mengharap
harapkan lebih kepada individu teknik ataupun ability, maka anda akan merasai kelelahannya apabila dah masuk minit 70-80. So bila pasukan lawan mula tingkatkan intensity game, anda akan merasa penat lah untuk kejar balik, dan benda itulah bukti kepada pasukan Seri Pahang, kelelahan dan juga kepenatan yang menjadi punca ataupun faktor mereka kalah pada minit 80 ke atas, yang mana Penang boleh berjaya untuk menjaringkan gol penyamaan. Dan itu yang kedua yang boleh saya katakan tentang pasukan Seri Pahang. Yang ketiga, untuk pasukan Seri Pahang ada benda yang boleh saya puji, iaitu mereka goalkeeper Samasa, yang mana Samasa semalam menunjukkan aksi yang bagus, corak permainan yang bagus. Beliau berjaya untuk save beberapa kali sewaktu 90 minit pertama, 30 minit extra time pun beliau menunjukkan aksi yang konsisten. Tetapi barisan pertahanan pula agak longgar, agak penat. So nak buat macam mana? Memang terpaksa terimalah kan Samasa, walaupun anda beraksi bagus tetapi anda dibolosi 5 gol disebabkan kelemahan pertahanan sendiri. So benda tu memang perlu improve untuk pasukan Seri Pahang. Tu 3 perkara yang boleh saya puji tentang pasukan Seri Pahang. Untuk kelemahan pasukan Seri Pahang yang paling ketara semalam di bahagian pertahanan, terutamanya ketika situasi set pieces, yang mana kita boleh tengok 2 gol pasukan Penang sewaktu untuk 2 gol awal, 2 gol penyamaan, waktu kedudukan 2-0 jadi 2-1, jadi 2 sama, adalah daripada segi set pieces. Kita tahu Penang daripada season lepas memang set pieces, mereka punya free kick memang padu. So tetapi daripada perlawanan semalam kita boleh tengok bagaimana dibiarkan begitu sahaja pemain-pemain Penang ketika set pieces untuk berada dalam kedudukan yang tidak dimarking, tidak dijaga oleh siapa-siapa untuk free header dan sebagainya. So benda tu memang nampaklah kelemahan barisan pertahanan ataupun barisan defensive midfielder pasukan Seri Pahang dalam pembentukan man marking ketika situasi bola mati. Itu yang menjadi punca kenapa Penang berjaya untuk memanfaatkan dan juga berjaya untuk comeback dari 2-0 kepada 2 sama pada perlawanan semalam. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua boleh saya katakan daripada segi bahagian tengah pasukan Seri Pahang pun tak hidup. Sekiranya Azam tak bergerak, maka bahagian tengah Seri Pahang langsung takkan hidup. So mereka tak boleh nak link up dengan bagus antara Steven Rodriguez, maka mereka akan lebih berpaksikan corak serangan di bahagian wide area ataupun lepas tu crossing masuk ke bahagian tengah untuk mencari Steven Rodriguez. Maka kat situ tak ada variation of tactical, tak ada variation of attacking, tak ada kepelbagaian dalam menyerang, maka pihak lawan pun dah boleh baca, maka mereka akan berjaya untuk counter ataupun menafikan ataupun mematahkan serangan sebegitu sekiranya terus-terus diserang oleh pasukan Seri Pahang. So mudahlah untuk pertahanan pasukan Penang patahkan serangan pasukan Seri Pahang akibat daripada segi serangan yang sama dan juga corak yang lebih kurang sahaja. Yang ketiga, kelemahan Seri Pahang adalah daripada segi mentaliti, yang mana kita boleh tengok pemain-pemain Seri Pahang dah mula koyak selepas Penang mendahului 3-2 dan Hidalgo pun termakan dengan umpan daripada psikologi punya war, kan. Pemain Penang pandai untuk buat psikologi, main mental ni, Hidalgo lepas geram koyak kena kad merah. Jadi benda tu pun mengganggu rentak permainan apabila mental mereka agak lemah disebabkan mereka dah pun dalam kepenatan, beraksi dalam keadaan yang penat, lepas tu beraksi dengan 9 orang pula. Memang koyak mental dan sebagainya. Dan yang terakhir kita boleh tengok Muslim Ahmad buat mistake, yang mana Samasa buka game kat dia buat mistake, pas balik kat Samasa tak sampai put gol oleh Tiva untuk gol kelima pasukan Penang. Jadi secara overallnya memang tak tahulah apa nak jadi dengan Seri Pahang, saya pun tak tahu. Kena 5-2 tu memang satu kekalahan yang mengejutkan lah. Penang boleh comeback 5-2. Kekalahan yang menyakitkan lah kalau bagi saya. Kekalahan yang menyakitkan selepas mereka sack Christopher Gamel daripada seorang coach, bawa masuk balik Pablo Dolah. Tak ada perubahan yang kritikal, tak ada perubahan yang efisien pun, dan masih lagi dengan corak yang sama. So itulah Seri Pahang, apa yang anda harapkan. Nasib baiklah tak ada relegation pada tahun ni, kan. Itulah untuk Seri Pahang. Untuk Penang pula, untuk Penang apa yang boleh saya puji, yang pertama daripada segi mereka punya set pieces memang on point. Mereka berjaya dapatkan 2 gol untuk penyamaan daripada segi set pieces, Hilal dan sebagainya. Mereka memang padu, and so mereka deserve untuk dapat 2 gol. Daripada segi semangat, mereka memang nampak yang mereka bersemangat untuk menang. Mereka nampak yang mereka memang berjuang daripada minit pertama. Selepas ketinggalan 2 tu mereka tak berputus asa,
mereka terus attack kan. So semangat mereka memang nak menang game tu, dan akhirnya mereka berjaya untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya comeback 5-2. Yang ketiga adalah tentang kembalinya Endrick Dos Santos daripada cuti. Nampaknya cuti dia beliau habis awal, dan kemasukan Endrick Dos Santos pun berjaya menunjukkan satu momentum yang bagus di bahagian tengah untuk menghidupkan lagi kreativiti di bahagian tengah pasukan Penang untuk lebih attack bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang. So banyak dia buat bagaikan dia game changer untuk jadi lebih connect, dan juga pergandingan beliau dengan Hilal dan juga Lucas telah memberikan satu import yang positif di bahagian serangan pasukan Penang. Baguslah dia cuti habis awal. Dan yang keempat yang saya suka adalah gandingan Lucas dan juga Hilal. Hilal Al-Hewi dan juga Lucas Del Silva. Kedua-dua player ni memainkan peranan yang penting daripada minit pertama sampailah 120 minit. Mereka menunjukkan aksi yang konsisten. Lucas daripada segi hold up play dia bagus. Daripada segi seorang striker dia ada instinct untuk score. Finishing dia bagus. Daripada segi open gameplay dia bagus. Bagaimana dia assist kepada Hilal untuk gol keempat dan sebagainya. So bagi saya memang Lucas ni antara perfect player di bahagian serangan untuk pasukan Penang, yang mana sebelum ni Penang lebih kepada corak permainan target man, tetapi dengan adanya Lucas maka corak permainan pasukan Penang dah berubah. Mereka lebih kepada open game. Mereka mengharapkan Lucas pun boleh buka game, boleh create space kepada rakan pasukan, boleh attract defense, bukannya mengharapkan orang supply bola kat dia sahaja seperti Casagrande. So banyak gameplay pasukan Penang berubah sejak Casagrande keluar dan Lucas da Silva masuk. So saya nampak makin hari Penang punya gameplay makin positif, dan benda itulah yang saya suka tengok untuk pasukan Penang. Dan untuk kelemahan, kita tak boleh nak kata apa. Gol daripada Seri Pahang, Azwar Arifin memang gol padu, memang tak boleh nak salahkan siapa. Mungkin nak siapa blok kan bola tu kan. Untuk gol yang kedua mungkin Rafa Victor tak boleh lepas ketinggiannya dengan Silver Rodriguez, mungkin salahkan sebab main marking yang tak berapa proper kan. Tetapi untuk kelemahan, mereka mungkin perlu lebih aktif dan juga kreatif di bahagian tengah untuk pasukan Penang sekiranya nak menang lawan JDT. Dan untuk Adil Raub, memang saya bagi ni Adil Raub, good. Adil Raub beraksi sebagai left back adalah satu perubahan yang orang kata apa paling menarik minat saya dalam season kali ni. Daripada seorang winger jadi left back, memang wow, dia berjaya menjalankan tugas beliau dengan baiklah. So itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.